lawatan Perdana Menteri ke Jerman perkukuh hubungan tarik pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farhatul Asyati Osman. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman bukan sahaja bakal meningkatkan hubungan bilateral kedua-dua negara, malah ia mampu meningkatkan pelaburan, membabitkan perusahaan kecil sederhana PKS Jerman ke Malaysia. Duta Besar Malaysia ke Jerman, Datin Paduka Dr. Adina Kamarudin berkata, sebanyak 55.78 bilion ringgit pelaburan diluluskan Malaysia melibatkan Republik itu. Approved investment kita is actually as at December 2023 is 55.78 billion. Mana terdapat 649 manufacturing projects and then created about 71,399 potential jobs. Ini daripada investment Jerman di Malaysia sejak tahun 1980. Tadi itu approved investment. Implemented investment tu dalam 481 manufacturing project lah yang berjumlah dalam 44.16 bilion dan dalam 48,000 jobs. Tambah beliau, pada hari keempat lawatan, Datuk Seri Anwar turut dijemput memberi ucap tama pada SME Future Day yang menghimpunkan syarikat-syarikat perniagaan terkemuka Jerman, sekaligus menjadikan SME Future Day antara platform penting ke arah mempertingkat pelaburan PKS Jerman ke Malaysia. Kejayaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta polis menumpaskan sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi nelayan mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu usaha itu diteruskan pihak berkuasa. Menerusi Optiris, Menteri KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali memaklumkan 2.264 juta liter minyak diesel bersubsidi bernilai 5.39 juta ringgit berjaya disita dalam operasi dijalankan pada 1 Januari hingga 6 Mac lalu. Sebanyak 9,093 premis diperiksa di seluruh negara dengan 245 kertas siasatan dibuka. Dalam tempoh sama, nilai rampasan membabitkan lain-lain peralatan, kenderaan dan sebagainya bernilai lebih 12 juta ringgit. Ia menjadikan jumlah keseluruhan sitaan di bawah Optiris 3.0 bagi kes melibatkan diesel berjumlah lebih 17 juta ringgit. 5 Mac lalu, KPDN berjaya menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi nelayan dianggarkan berjumlah lebih RM187,000 di Sungai Besar, Selangor. Menjelang pembukaan sesi persekolahan esok, aliran trafik lebuhraya utama menghala ke Ibu Negara dijangka mengalami peningkatan jumlah kenderaan. Perinciannya langsung bersama Sazwani Samsu di Lembaga Lebuhraya Malaysia. Silakan. Silakan Sazwani. Ya, Farhatul, apa yang dapat saya gambarkan situasi aliran trafik pada tengah hari ini begitu lancar dan terkawal. Bagaimanapun terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan berbanding pada sebelah pagi tadi. Justru kita terus saja ke paparan kamera litar tertutup di Lebuhraya Utama menghala ke Ibu Negara. Kita mulakan di laluan Gombak dari pantai timur menghala ke Ibu Negara. Seperti yang anda dapat saksikan, aliran trafik begitu padat, bagaimanapun masih bergerak dengan perlahan. Dan seterusnya kita beralih ke Sungai Besi di kilometer 310.8. Seperti yang anda dapat lihat, aliran trafik menghala ke Ibu Negara juga begitu padat. Dan kita beralih ke Gua Tempurung, situasi berbeza dapat disaksikan. Aliran trafik lancar di kedua-dua laluan, baik menghala ke Ibu Negara maupun ke utara. Dan seterusnya kita kembali ke Port Dickson di mana di kilometer 259.5 aliran trafik bergerak sedikit perlahan dan berlaku penambahan jumlah kenderaan di sini. Justru ditempatkan di sini pembukaan smart lane bagi penyuraian trafik pada ketika ini. Dan seperti yang saya Fatul katakan tadi, dijangkakan jumlah kenderaan bakal meningkat pada sebelah petang. Justru saya kini bersama dengan penolong pengarah pemantauan operasi Puan Nur Adani Adnan bagi mendapatkan perinciannya. Apa khabar Puan? Khabar baik, alhamdulillah. Puan, tadi kita melihat jangkaan
aliran trafik pada petang nanti akan meningkat. Apakah faktornya? Okey, baiklah. Berdasarkan daripada paparan CCTV, kita dapat lihat bilangan kenderaan semakin bertambah dan kami menjangkakan menjelang petang sehingga ke tengah malam ini, kenderaan akan semakin bertambah berikutan pengguna akan mula pulang ke ibu kota kerana musim cuti persekolahan telah pun tamat dan akan bermula pada hari esok. Di samping itu, pada hujung minggu juga, segelintir pengguna akan memanfaatkan cuti hujung minggu bagi menyediakan kelengkapan untuk persekolahan dan juga kelengkapan bagi kita menyambut bulan Ramadan pada minggu ini. Baik Puan, untuk seperti yang Puan katakan tadi, kita bakal menyambut bulan Ramadan pada minggu ini. Mungkin jangkaan trafik pada waktu-waktu puncak mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, baiklah. Kami menjangkakan pertambahan bilangan kenderaan terutamanya pada waktu puncak petang maupun pagi kerana kebanyakan pengguna akan pulang secara serentak. Justru itu LLM dengan kerjasama syarikat konsesi akan melaksanakan inisiatif seperti menjadualkan semula waktu penutupan lorong bagi kerja penyelenggaraan selaras dengan waktu masuk dan waktu pulang bekerja sektor awam dan swasta yang telah berubah daripada waktu kerja biasa. Dan selain itu, kami juga akan menjadualkan semula pengaktifan laluan Smart Lane dan Tidal Flow selaras dengan waktu bekerja yang telah berubah. Dan kami juga dari syarikat konsesi akan memastikan pengoperasian Plaza Tol dan juga kawasan rawat dan rehat dan hentian sebelah akan beroperasi dengan baik. Baik. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan RTM pada tengah hari ini. Baik kepada anda yang bakal memulakan perjalanan untuk pulang ke ibu negara, anda boleh dapatkan perkembangan dari semasa ke semasa aliran trafik menerusi portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia menerusi llm.gov.my. Farhatul, demikian perkembangan dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Farhatul untuk perkembangan seterusnya. Ya, baik, terima kasih Sazwani. Warisan pahlawan resort di Kampung Pau, Hulu Terengganu menjadi lokasi pertama pelepasan 17 kenderaan konvoi Jelajah Ramadan 2024 edisi ke-12. Perinciannya kita terus sahaja bersama rakan pelapor Siti Jamilah Hanim Jamil di lokasi. Silakan. Ya, Jelajah Ramadan edisi ke-12 telah pun disempurnakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, dan bersama saya ketika ini saya bawakan sekali lagi Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Suhaimi Sulaiman. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat program kita pada pagi ini? Semuanya berjalan dengan lancar dan yang lebih penting kita menghantar konvoi kita, ya, pekerja-pekerja kita, selebriti kita untuk keluar bukan sahaja menyantuni tetapi memahami apa yang diperlukan oleh golongan-golongan tertentu dan kemudian kita menyampaikannya kepada mereka yang mempunyai sumber untuk membantu. Jadi kita di media, kita orang tengah untuk mendapatkan informasi supaya orang lain dapat membantu. Jadi kita bekerjasama dalam satu komuniti. Itu yang bagusnya Jelajah Ramadan ini sebenarnya. Ya. Datuk, mungkin kita tahun ni dapat lebih banyak tajaan, Datuk. Ya, itu adalah satu yang baik kerana penaja-penaja faham, ya, mereka perlu meletakkan jenama mereka dengan satu jenama yang ada credibility. Jadi saya begitu bangga kerana RTM dilihat sedemikian, maka mereka bekerjasama di bawah payung RTM untuk sama-sama menyampaikan informasi dan mereka juga turut membantu golongan yang memerlukan bantuan. Itu sesuatu yang baik. Ya. Datuk, boleh Datuk kongsikan apa antara aktiviti sepanjang Jelajah Ramadan 2024 ini? Okey, sebenarnya ada banyak aktiviti, ya. Yang paling penting sekali adalah kita mendekati bukan saja pendengar dan juga penonton kita tetapi rakyat Malaysia berbilang kaum, ya. Jadi yang paling penting sekali ialah kita melihat progres kehidupan mereka dan bagaimana kita boleh mendapat ilmu baru supaya kita pun juga boleh memperbaiki kehidupan kita, penyiaran kita, kandungan kita supaya dapat memenuhi hasrat dan juga apa yang mereka mahukan supaya mereka juga boleh menjadi orang yang berguna dalam membina sebuah negara bangsa yang hebat. Yang terakhir, mungkin harapan Datuk untuk program kita pada kali ini? Semestinya kehebatan akan berlaku kerana apabila saya melihat persediaan yang dilakukan, mereka telah bekerja keras, ya, dan plannya sungguh teratur dan yang lebih penting sekarang kita mendapat sokongan daripada banyak penaja. Itu yang paling penting dan yang elok sekali ialah ini bulan Ramadan. Jadi bulan kita untuk beramal dan apa yang dibuat oleh rakan-rakan kita yang akan menjelajah seluruh negara ini adalah untuk beramal dengan cara yang sangat murni. Maksudnya kita tagline kita pun lah setulus hati. Jadi kita buat pekerjaan dengan bagus, dengan niat yang baik. Jadi insya-Allah niat yang baik itu sentiasa akan mendapat balasan yang baik dan berkali ganda insya-Allah. Okey, terima kasih. Itu tadi perincian yang saya kira sangat bermaklumat daripada Ketua Pengarah Penyiaran
Penyiaran Malaysia mengenai program Jelajah Ramadan edisi ke-12 kali ini, dan nantikan di negeri-negeri Jelajah Ramadan edisi ke-12 2024. Rakan tugas, kembali pada anda, silakan. Terima kasih Siti Jamilah. Semua faktor sedia diteliti termasuk pengasingan kuasa agar siasatan berkaitan salah guna kuasa oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM lebih terbuka dan telus. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata pihaknya mempunyai SOP dalam memberi keadilan kepada pihak terlibat apabila sesuatu isu berbangkit. Kita di Kementerian Pertahanan, kita tak nafikan bahawa sebagai anggota pertahanan, sudah barang pasti semua laporan-laporan yang kita terima, sama ada di peringkat dalaman ataupun di bawah sehingga kepada mungkin ada sebahagian laporan polis dan sebagainya, memang kita ada SOP kita di peringkat dalaman. Seperti mana yang diumumkan oleh Parlimen Tentera Darat sendiri, Tan Sri Datuk Hafizuddin. Kerana kita tahu bahawa penyiasatan kita di peringkat dalaman itu penting. Itu sebab kadang-kadang dalam proses kita, kalau ada terkait dengan pegawai-pegawai itu, memang kita lihat dari segi proses itu. Jadi kadang-kadang kita hentikan dulu dari segi kuasa pegawai itu, dan supaya penyiasatan itu boleh dibuat secara bebas. Beliau mengulas laporan media mengenai dakwaan salah guna kuasa dan penggunaan kekerasan oleh seorang pegawai kanan Tentera Darat di Sarawak terhadap pegawai lain. Kementerian Pertahanan juga sentiasa bersikap terbuka dalam menerima semua laporan dan pihak yang tidak berpuas hati selepas siasatan boleh mengemukakannya kepada kementerian. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak menahan 2 buah bot nelayan asing kerana melakukan aktiviti perikanan tanpa permit yang sah di perairan negara. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Kamal Arifin Jusoh dalam kenyataan medianya berkata, penahanan bot pertama dibuat oleh kapal peronda luar pesisir KM Tun Fatimah di kedudukan 113 Batu Nautika Utara Tanjung Poh pada Khamis. Hasil pemeriksaan 3 kru termasuk tekong warga Vietnam berumur dalam lingkungan 40 hingga 40 tahun berada di atas bot dengan kesemuanya tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Dalam pada itu, KM Tun Fatimah turut menahan sebuah bot nelayan Indonesia kerana melakukan kesalahan yang sama di kedudukan 82 Batu Nautika Utara Tanjung Poh awal pagi Jumaat lepas. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 4 kru termasuk tekong warga Indonesia turut tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah ketika penahanan dibuat. Kedua-dua bot dibawa ke JT Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan tanpa permit di perairan Malaysia. Sementara itu, Polis Kuching berjaya menahan 4 lelaki tempatan dipercayai terlibat dalam 3 kes curi motosikal di Jalan Gertak dan kawasan Metro City. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa menerusi satu kenyataan media berkata, suspek berumur 31 hingga 38 tahun itu dicekup di 4 lokasi berasingan di Kuching Khamis lalu. Turut dirampas 2 buah motosikal, 1 unit tangki minyak motosikal dan topi keledar yang pernah dilaporkan hilang. Hasil ujian air kencing mendapati 3 suspek positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin selain memiliki rekod jenayah lampau melibatkan dadah, harta benda dan kekerasan. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Kesemua suspek ditahan reman sehingga Selasa depan. Sesi persekolahan 2024-2025 tidak terjejas meskipun penyusunan jadual persekolahan mula dibuat tahun ini. Ia bagi membolehkan sesi persekolahan 2026 kembali bermula Januari nanti. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adenan berkata kurikulum persekolahan berjalan seperti biasa iaitu 190 hari setahun. Cuma mungkin ada perubahan sedikit berkaitan dengan tempoh cuti penggal persekolahan yang kita pendekkan. Tapi itu sifatnya sementara. Bila dah kembali kepada sesi persekolahan yang asal, kita akan kembali seperti sedia adalah. Dari segi jumlah hari persekolahan tak terjejas iaitu 190 hari setahun.
Sesi persekolahan kumpulan A bermula hari ini bagi 4 negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu melibatkan seramai lebih 1.44 juta murid dan pelajar prasekolah sehingga tingkatan 6. Di Johor, seramai 602,619 murid dan pelajar telah memulakan sesi persekolahan mereka hari ini. Sebelum ini, susulan penularan COVID-19, sesi persekolahan baru dianjak ke bulan Mac bermula tahun 2022 dan ia dikekalkan bagi takwim 2023. Sementara itu di Kedah, seramai 153,918 pelajar sekolah menengah dan 200,793 murid sekolah rendah memulakan sesi persekolahan hari ini. Terdapat 204 sekolah menengah dan 548 buah sekolah rendah dibuka dengan 30,259 guru memulakan tugas selepas tamat cuti penggal. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Ismail Othman berkata, seramai 31,110 murid tahun 1 mendaftar bagi permulaan sesi persekolahan 2024-2025. Kita tidak ada sebarang isu di negeri Kedah dan sekolah sebenarnya telah membuat persiapan dan persediaan yang sangat rapi untuk sesi persekolahan pada kali ini. Dan ibu bapa pun bersedia, murid bersedia, guru juga bersedia. Dan persiapan ini kita telah lakukan, saya ingat, sebulan yang lalu. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan hari pertama pembukaan sesi persekolahan 2024-2025 di SMK Sultanah Bahiyah Alustar. Di Alustar, sesi persekolahan 2024-2025 baharu kumpulan A bermula hari ini. Pelbagai gelagat si cilik dilihat memasuki darjah 1 diiringi ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Jalan Pegawai awal pagi tadi. Tinjauan RTM mendapati 150 murid disambut oleh Guru Besar SK Jalan Pegawai, Huslina Muhammad Husin dan penolong kanan serta guru-guru lain. Para pelajar berkenaan kelihatan ceria berjumpa kawan baru selain ada juga yang menangis tetapi ditenangkan para guru. Para pelajar cilik ini juga disambut oleh maskot serta hiasan belon berwarna-warni. Tahun ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan meneruskan pendekatan baharu. Tiada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah pada minggu pertama. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan berjaya memujuk 17 daripada 30 murid orang asli yang keciciran di Sekolah Kebangsaan SK Balar dan SK Bihai Gua Musang untuk kembali ke sekolah. Pengarahnya, Datuk Muhammad Zamri Abdul Aziz berkata, antara faktor keciciran murid orang asli ke sekolah adalah disebabkan adat keselamatan iaitu ancaman harimau dan juga faktor cuaca. Pelbagai kaedah dibuat JPN Kelantan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah PPD bagi memberi kefahaman akan keperluan murid untuk menghadiri sesi persekolahan termasuk memujuk. Bagi isu keciciran murid orang asli, pihaknya mengadakan kerjasama dengan pemimpin tempatan seperti Tok Batin. Selain bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli, Polis Diraja Malaysia dan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Menjelang bulan Ramadan, Nasional FM turun padang memulakan jelajah program tanggungjawab sosial korporat CSR dengan menyantuni golongan yang memerlukan. Penolong Pengurus Nasional FM, Intan Suhaida Sujas berkata, pelbagai lapisan pendengar radio itu disantuni selaras dengan konsep masyarakat madani. Program Nasional FM Ambil Tahu Ihya Ramadan akan diperluas ke kawasan berlainan dan berbeza peringkat lapisan masyarakat. Kali ini kita menyantuni anak-anak yatim dan kita bawa ke masjid supaya mereka dekatlah dengan masjid. Di samping itu kita raikan mereka dengan motivasi. Di samping dengan hiburan daripada kumpulan Saujana supaya mereka ada inspirasi untuk maju dalam hiduplah. Tidak semestinya kalau anak yatim tak boleh berjaya. Nasional FM menganjurkan program hari ini sangat baiklah kerana menyantuni anak-anak yatim, khasnya rumah-rumah anak yatim ni sempena Ramadan. Jadi kerana mereka ni memerlukan bantuan-bantuan yang kita perlu beri pada mereka dan apabila mereka dapat bantuan mereka sangat berterima kasih.
Seramai 18 orang anak yatim yang berpeluang hadir ke majlis itu disantuni dengan pemberian bantuan beg sekolah serta barangan keperluan lain. Tular di pesanan teks kononnya gelombang haba dianggar 50 darjah Celsius bakal melanda negara. Susulan itu, penduduk negara ini berisiko jadi mangsa strok haba. Turut dikesan penularan gambar peta utara tanah air dengan bacaan cuaca panas melampau. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Malah, amaran mengenai fenomena berkenaan juga tidak dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Realitinya, tiada kejadian seumpama berlaku. Malah, cuaca paling panas yang pernah direkodkan di negara ini ialah 40.1 darjah Celsius iaitu pada 2018 di Perlis. Jabatan Meteorologi turut memaklumkan cuaca panas yang melanda sesetengah tempat ketika ini adalah fenomena biasa yang berlaku saban tahun. Henti sebar maklumat tidak sahih. Penyebaran maklumat seumpama tidak mendatangkan faedah. Malah, si kaki tular berisiko untuk diambil tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Persatuan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran situasi kemanusiaan di ibu kota Haiti meruncing selepas pertempuran berterusan selama berhari-hari antara penyerang bersenjata dan polis. Penyerang bersenjata telah menguasai sebahagian besar bandar Port-au-Prince selain menyasarkan istana Presiden dan ibu pejabat polis. Berpuluh-puluh penduduk mencari keselamatan di bangunan awam dengan beberapa berjaya menceroboh satu kemudahan menurut seorang wartawan AFP. Pergolakan itu menyaksikan 362,000 rakyat Haiti kehilangan tempat tinggal, lebih separuh daripada mereka kanak-kanak dan sebahagiannya terpaksa berpindah beberapa kali. Ahli Perniagaan dan Veteran Politik Pakistan Asif Ali Zardari dipilih sebagai Presiden negara itu buat kali kedua semalam. Zardari, 68 tahun, memenangi pilihan raya Presiden mengalahkan calon pembangkang Mahmud Khan Akhazai. Beliau disokong oleh Pakatan yang merangkumi Parti Rakyat Pakistan PPP dan Liga Muslim Pakistan Nawaz PMLN. Akhazai pula disokong oleh Sunni Ittihad Council SIC, sebuah gabungan politik yang juga disertai ahli parlimen dari Parti Tehreek-e-Insaf Pakistan pimpinan Imran Khan. Presiden Pakistan dipilih melalui undi tidak langsung dengan kolej elektoral terdiri daripada ahli parlimen dan Dewan Undangan Wilayah. Zardari pernah berkhidmat sebagai Presiden Pakistan antara tahun 2008 dan 2013. Hoki Piala TNB 2024. Pasukan TNB melengkapkan musim 2024 dengan bergaya. Ini selepas mereka memenangi kejuaraan ketiga dengan menewaskan juara bertahan Terengganu Hoki Team THT 4-2 pada aksi final di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Pada pertembungan final itu, THT kendalian Muhammad Harfizi Baharu mendahului menerusi gol padang Faizal Sa'ari pada minit ke-6 sebelum TNB menyamakan kedudukan hasil jaringan Nik Muhammad Aiman Nik Rozmi pada minit ke-19. 2 minit kemudian, THT kembali berada di depan selepas Muhammad Akimullah Anwar Esok meledak jaringan padang kedua pasukan. Namun, kedudukan 2-1 itu tidak bertahan lama apabila anak didik Nur Saiful Zaini pantas menyamakan kedudukan seminit kemudian hasil pukulan sudut penalti pemain kebangsaan Korea Selatan Jang Jong-yoon. TNB mengesahkan kemenangan 4-2 selepas Mukni Muhammad Kamal dan Muhammad Aizrai Aizat Abu Kamal masing-masing menjaringkan gol padang pada minit ke-33 dan ke-36. Kejayaan muncul juara Liga Hoki Malaysia dan Piala TNB menyaksikan mereka membawa pulang hadiah wang kemenangan masing-masing berjumlah RM50,000 dan RM25,000 sementara THT meraih RM15,000 selaku naib juara Piala TNB. Sementara itu, perlawanan
penentuan tempat ketiga yang berlangsung petang semalam menyaksikan Maybank menewaskan UiTM HAKPT 2-1 menerusi penentuan pukulan penalti selepas terikat 1-1 pada masa permainan sebenar. Kejayaan itu nyata menggembirakan Ketua Jurulatih Nur Saiful Zaini Nasiruddin. Lebih manis, ia merupakan kejuaraan ketiga mereka musim ini selepas menjuarai Piala Sumbangsih dan saingan Liga. Of course lah, kita treble kan, kita menang semua game, kita tak kalah, kita main bagus lah, perancangan kita betul, permainan yang kita ambil tu betul, dan kita tengok apa yang lompong-lompong yang ada, dan kita nak tim ni 4 tahun ke hadapan ni, we set for 4 years, TMB will be on top of the league in Malaysia, TMB League. Sementara itu, pasukan hoki wanita Leoning muncul juara Piala Vivian May Swords 2024 selepas menewaskan Malaysian University. Kedua-dua pasukan nyata sama handal selepas terikat 1-1 selepas tamat masa sebenar permainan. Gol Leoning hadir pada minit ke-44 menerusi pukulan sudut penalti Wong Lihang. Manakala Nur Asfarina Isyafika Isahidun menyamakan kedudukan buat Malaysian University menerusi penalti stroke pada minit ke-55. Pemenang terpaksa ditentukan menerusi penentuan penalti yang menyaksikan Leoning merangkul kejuaraan dengan keputusan 3-0. Tempat ketiga pula dimenangi PDRM yang menumpaskan Negeri Sembilan 2-0. Kementerian Belia dan Sukan KBS yakin pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma ke-21 adalah berdasarkan kredibiliti dimiliki negeri itu. Menterinya Hannah Yeoh berkata, Sarawak mempunyai keupayaan dalam penganjuran kejohanan berkenaan dan memiliki fasiliti sukan terbaik. Beliau berkata Tamasya Sukma kali ini mencipta sejarah tersendiri dengan mempertandingkan 37 jenis sukan, manakala Tamasya Para Sukma kekal 10 jenis sukan. Sukma kali ini juga bakal menyaksikan penyertaan kira-kira 15,000 atlet dan pegawai termasuk penyertaan negara jiran Brunei Darussalam. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Sukma dan Para Sukma edisi ke-21 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Ketua Setiausaha KBS Dr. Nagulendran Kangayat Karasu. Sukma 2024 bakal berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan, manakala Para Sukma bermula 20 hingga 28 September. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.